Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jabatan Multimedia. Pada podcast kali ini, kami akan bercerita mengenai sirah-sirah Nabi dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada sirah-sirah tersebut. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairam bin Azhar bersama ekskul-ekskul saya lain dan pembantu ekskul iaitu Aqilah Masarah, Irfan Syauqi, Khairul Adani, Nur Ain dan juga Nurul Aqilah. Baik, sirah yang ingin saya sampaikan pada podcast kali ini ialah mengenai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diturunkan merupakan 5 ayat Al-Quran daripada surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah menerima wahyu ini daripada malaikat Jibril yang menjadi perantara di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menerima wahyu ini di Gua Hira pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 910 Masihi. Seperti yang kita tahu, pada waktu itu Nabi tidak baca. Jadi malaikat Jibril paksa juga Nabi supaya untuk membaca 5 ayat pertama yang diturunkan itu. Lepas beberapa kali dipaksa, barulah Nabi selesai membaca ayat tersebut. Jadi dalam sirah ini saya ingin menekankan mengenai tuntutan ilmu. Pada 5 ayat pertama ini, Allah telah mengulangi perkataan ilmu sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan bahawa Allah sangat menekankan umat manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita boleh keluar dari zaman kebodohan kita ni kepada zaman yang lebih bertamadun. Oleh itu, pada zaman muda seperti kita ni, student, sepatutnya menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Sebab bila kita tua nanti, otak kita mungkin tidak efisien seperti sekarang. Mungkin masa tua nanti kita mudah lupa, nyanyuk dan sebagainya. Jadi ilmu ni boleh dibagi kepada 2 jenis, iaitu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kedua-dua ilmu ni kita perlulah balancekan. Sebab kalau kita fokus pada ilmu akhirat saja, nanti pada ilmu dunia ni, kalau kita fokus pada ilmu akhirat je, ilmu dunia ni kita tinggal terus. Jadi macam mana kita nak hidup? Contoh kita hidup selama 50 tahun lagi. Kalau kita fokus ilmu akhirat je, takkan kita nak tanggung kebodohan kita selama 50 tahun lagi pada zaman sekarang ni. Jadi kalau boleh kita balancekan kedua-duanya. Sebagai student ni, kita kena cari masa untuk belajar ilmu akhirat. Tak kira lah pasal ilmu tajwid ke, ilmu asas agama ke. Kalau dok erti, dok faham, kita kukuhkan lagi asas-asas agama kita. Jadi kalau boleh sebagai student, kita balancekan kedua-duanya. Jadi sekadar itu je perkongsian saya. Pada malam ni seterusnya saya akan menjemput ekskul saya lain untuk bercerita sirah Nabi yang lain pula. Saya bagi laluan pada Masarah untuk berkongsi ceritanya. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan berkongsi sirah mengenai jiran Nabi Musa di syurga. Nabi Musa AS adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Setiap kali baginda hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah baginda akan bercakap dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya yang tak ada dekat Nabi lain. Satu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang tu, kampung dia, lepas tu dekat mana dia duduk. Lepas tu, setelah mendapat jawapan tu, Nabi Musa pun pergilah turun dari Bukit Tursina tu dan terus menuju ke tempat yang diberitahu tu. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat berkenaan. Dalam pertolongan beberapa orang penduduk di situ, baginda berjaya bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, baginda dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Bila sampai di situ, tuan rumah tu tak layan pun Nabi Musa. Dia tu masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu dalam bilik tu. Lepas tu, dia pun keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu didukungnya dengan cermat. Nabi Musa pun kejutlah tengok ada babi dalam rumah orang tu. Lepas tu Nabi
Nabi Musa pun macam tertiada hati apa yang sebenarnya jadi ni. Lepas tu dia tengoklah babi tu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Lepas tu babi tu dilap dengan sapak kering, dipeluk cium, kemudian dihantar semula ke dalam bilik tu. Tidak lama kemudian lepas tu pemuda tu pun bawa lagi seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan, dibersihkan dan dilap sehingga kering, dipeluk cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya dihantar semula ke dalam bilik. Selepas selesai semua kerja tu, barulah dia jumpa dengan dia layan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa pun tanya dia, wahai saudara, apa agamamu? Lepas tu dia cakap, agama aku agama tauhid, yakni agama Islam lah. Lepas tu Nabi Musa tanya lagi, habis tu kenapa bela babi? Kita kan tak boleh buat gitu, kita kan orang Islam tau. Lepas tu pemuda tu kata, wahai Tuhan hamba, sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang hodoh rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain, itu urusan mereka dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap akan melaksanakan kewajipanku sebagai seorang anak. Hari-hari aku akan berbakti kepada kedua ibu bapaku seperti mana yang Tuhan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap akan melaksanakan tugas aku. Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka dosa diampunkan. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenar. Tetapi Allah masih belum memakbulkan doa tu lagi. Jadi ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di syurga nanti. Hasil baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapanya, itulah yang menaikkan darjatnya di sisi Allah dan sebagai seorang anak yang soleh. Allah juga berfirman, oleh kerana dia ni anak yang soleh, maka Allah memakbulkan doanya tadi. Dan tempat kedua-dua ibu bapanya yang Allah sediakan di neraka tu, Allah telah pindahkan ke dalam syurga. Jadi di sini pengajarannya berkat doa anak yang soleh ni dapat menebu dosa ibu bapa, sehingga Allah mengubah tempat di akhirat tu di neraka kepada ke syurga. Jadi walau kita tengok sini, walaupun pemuda ni mak ayah dia ni dah rupa macam babi, tapi nak lagi jaga mak ayah dia, sayang lagi ya, walaupun dalam keadaan gitu. Dan dia tak pernah pun nak cerita aib mak ayah dia tu dekat orang lain. Maknanya dosa tu adalah dosa dia dengan Allah sendiri. Allah je tahu lah. Jadi kita ni sebagai anak, walau macam mana pun buruk baik ayah mak ayah kita, kita kena hormat dan sentiasa sayang kepada mak ayah kita ni. Lepas tu lepas setiap kali solat, sebolehnya kita mendoakan dekat mak ayah kita supaya ditempatkan di syurga, diampunkan dosa-dosa mereka. Itu sahaja dari saya. Bagus. Betul. Pengajaran yang kita boleh dapat, kita mesti berbakti kepada ibu bapa. Sebagai anak ni, sentiasa berbakti kepada ibu bapa. Baik. Okay, terima kasih kepada Aqilah Masyarah tentang perkongsian kisahnya tadi. Seterusnya Irfan Syauqi boleh kongsi sirah Nabi yang dah pilih. Okey, terima kasih Bena. Saya ingin berkongsi dengan kamu semua tentang dakwah Rasulullah ke Taif, iaitu kisah di mana baginda diuji oleh penduduk Taif dengan kesabaran. Dan kisah ini sering kita dengar apabila masuknya bulan awal Muharram. Kisahnya bermula selepas penduduk Mekah ini menentang Rasulullah. Nabi pun mula risau terhadap keselamatan para pengikutnya di Mekah. Baginda pun mula berusaha mencari tempat baru di luar kota Mekah untuk meneruskan dakwahnya. Selepas berbincang dengan para sahabat, baginda pun memilih sebuah tempat bernama Taif yang terletak kira-kira 125 meter ke arah tenggara Mekah. Baginda berharap para pembesar daripada Bani Thaqif akan menerima baginda dengan baik, kerana Bani Thaqif ini mempunyai hubungan baik dengan Bani Hashim, iaitu keturunan baginda. Keesokannya Nabi pun bertolak ke Taif dengan Zaid bin Harithah, iaitu pembantunya. Perjalanan mereka itu mengambil masa selama 10 hari. Bila sampai saja di kota Taif, mereka sangat kagum dengan keindahan daerah itu, iaitu terdapat subur dan binatang ternakan yang sangat sehat. Rasulullah dan Zaid pun pergi menemui para pembesar di daerah itu. Apabila baginda memberitahu niat baginda datang ke Taif, para pembesar segera menghalang mereka. Pergi kau dari sini, kami tidak menyediakan tempat untuk orang seperti kau, kata para pembesar tersebut. Baginda juga dihina dan dicerca. Rasulullah menerima cacian tersebut dengan tenang. Pun begitu, baginda tidak menaruh dendam terhadap mereka.
Walaupun para pembesar telah melakukan bermacam-macam perkara untuk menentang Rasulullah daripada berdakwah. Selepas daripada kejadian tersebut, Nabi tidak menghiraukan utusan mereka, akan tetapi terus menyuruh penduduk Taif agar memeluk agama Islam. Selepas penduduk Taif ini gagal mengusir Rasulullah, para pembesar menyuruh semua penduduk Taif ini mengejek dan menghina baginda. Ramai penduduk Taif yang akur. Apabila Rasulullah dan Zaid lalu saja di hadapan mereka, mereka tentu saja akan mengejek baginda. Namun baginda hanya tersenyum. Ada juga yang masyarakat kagum dengan kesabaran baginda. Namun bilangan mereka yang kagum itu kecil saja. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lepas itu penduduk Taif ambil kayu dan batu lalu baling ke arah Rasulullah dan Zaid. Apabila ada saja kayu dan batu dibalingnya ke arah baginda, Zaid akan segera menepisnya. Nabi pun sampai mengalami luka yang parah akibat terkena batu dan kayu yang dibaling itu. Zaid yang mendengar Nabi pun terkena juga, namun tidak pedulikan kesakitannya kerana kasih sayang terhadap Rasulullah melebihi segala-galanya. Lepas peristiwa itu, Rasulullah dan Zaid pun berjalan keluar dari kota Taif dalam keadaan cedera dan keletihan. Sampaikan baginda kesal dengan sikap penduduk Taif. Selama 10 hari, baginda berdakwah dan mengajak mereka menyembah Allah SWT. Mereka masih tidak mahu mendengar juga. Sampaikan Nabi berdoa kepada Allah, Ya Allah, walaupun aku mengadu, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Aku mengaku penghinaan manusia terhadap. Doa ini yang dilakukan baginda sewaktu dalam perjalanan tersebut. Lepas itu, malaikat Jibril yang mendengar doa itu pun meminta kebenaran untuk bukan bala ke atas penduduk Taif. Iaitu malaikat yang jaga bukit Taif ini mahu menghampat penduduk dengan bukit Taif. Tapi sabarnya Nabi ini tidak bagi kebenaran dekat malaikat Jibril untuk berbuat sedemikian. Nabi pun berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan rahmat dan hidayah kepada orang yang telah menghina dan mencacinya. Walaupun Nabi ini kena hina oleh penduduk Taif, tapi Nabi berdoa kepada Allah supaya tidak menurunkan bala. Kisah ini sangat menarik serta banyak pengajaran kita dapat contohi, iaitu kesabaran. Begitulah mulianya hati Nabi Muhammad SAW. Walaupun dihina, dikeji, malah dicederakan, baginda tetap berdoa agar orang yang disakiti baginda memperoleh kebaikan. Dan sikap Zaid yang sanggup berkorban demi Rasulullah menyampaikan dakwah. Sekian itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Abang Yauki. Sirah yang menarik. Okey, seterusnya Khairul Adni boleh share sirah yang awak pilih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, salah satu sirah yang saya pilih pada malam ni adalah kisah sirah tentang Nabi Sulaiman AS, yang mana kehebatan dia ni daripada yang pertama adalah beliau baginda dikurniakan nikmat yang sangat besar, iaitu kerajaan yang meliputi bukan sahaja satu negara tapi satu dunia ni di bawah taklukannya. Dan bala tentera baginda terdiri daripada jin-jin, manusia dan juga haiwan. Yang mana kelebihan Nabi Sulaiman sahaja yang mengawal jin, dan terdiri bala tenteranya daripada pelbagai jenis. Okey, dan juga beliau berkebolehan untuk bercakap dengan haiwan, seperti yang kita tahu kisah Nabi Sulaiman AS dengan semut, di mana beliau dan juga bala tenteranya di dalam satu perjalanan ni terjumpa sarang semut, yang mana baginda sendiri mendengar tangisan daripada semut tu, menyatakan kepada semut-semut lain untuk lari sebab mereka datang ke arah sarang semut tu. Tetapi beliau mengatakan kepada semut tu supaya tidak panik, dan beliau memahami bahawa mereka tak akan memijak pun sarang semut tu. Kepimpinan jin yang baginda pimpin sangat komited dan tekun dengan perintah Nabi Sulaiman ni, kerana bila Nabi Sulaiman wafat pun, jin ni tak perasan pun yang Nabi Sulaiman ni dah wafat, kerana Allah SWT telah mewafatkan Nabi Sulaiman ni dalam keadaan yang berdiri dengan memegang tongkatnya. Sampailah masa anak-anak yang menggigit tongkat Nabi Sulaiman sehingga beliau baginda jatuh tersungkur. Pengajaran daripada sirah yang saya ceritakan mengenai Nabi Sulaiman ni adalah kita perlulah menjadi seorang hamba yang bersyukur
walaupun Nabi Sulaiman ni dikurniakan dengan nikmat yang besar, dan pastinya kalau kita ni memang sangat besar kalau kita berada pada posisi Nabi Sulaiman ni. Tapi Nabi Sulaiman ni tidak pernah kufur kepada Allah, dan kita pun perlu menzahirkan rasa kesyukuran kita ni dengan lisan, perbuatan dan juga hati. Dan kedua, kita perlulah berkasih, ada perasaan kasih sayang terhadap makhluk lain, kerana haiwan ni juga adalah ciptaan Allah juga, dan kita haiwan-haiwan ni pun ada fungsi mereka tersendiri pada ekosistem. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Khairul Adni. Kisah Nabi Sulaiman, kisah tu menarik. Kita sebab bukan kita je yang hidup di bumi ni, haiwan lain pun hidup juga. Jadi kita perlulah jaga haiwan-haiwan lain, jangan buat khianat kepada haiwan lain. Baik, seterusnya Nur Ain boleh ceritakan, share kisah sirah Nabi yang awak pilih. Sekejap. Dengar tak? Okey, dengar. Mian. Sorry. Okey, tak apa-apa. Boleh teruskan. Saya pilih sirah Nabi Yunus. Okay, saya cerita sikit Nabi Yunus ni telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan wahyu di suatu daerah. Nama daerah tu, dok silap saya, Nineveh. Nabi Yunus ni diminta untuk ajak para penduduk di kota tu untuk beriman dan tinggalkan berhala. Tapi para penduduk di kota tu tolak ajakan Nabi Yunus ni dan pilih untuk menyembah berhala. Dia bukan tolak aja, tapi dia juga saya je mengolok-olokkan Nabi Yunus. Lepas tu Nabi Yunus ni macam marah ke kawan dia. Lepas tu macam sebab dia tak mampu terima petunjuk daripada Allah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ni turunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan kepada penduduk kota tu bahawa Allah akan berikan azab kepada mereka. Selepas Nabi Yunus ni sampaikan wahyu tu, Nabi Yunus pun bergegas pergi dari daerah tersebut. Lepas tu setelah penduduk tu tahu Nabi Yunus ni pergi daripada daerah tu, saya pun macam yakin Nabi Yunus ni merupakan utusan Allah. Lepas tu saya pun macam taubat, lepas tu sesal dengan perbuatan dia. Lepas tu Allah pun hilangkan azab daripada mereka dan berikan kesenangan. Lepas tu Nabi Yunus tetap tinggalkan kampung tersebut sebab marah terhadap kaum dia. Padahal masa tu Allah dah izinkan lagi untuk Nabi Yunus ni pergi lah. Lepas tu kisahnya mula masa Nabi Yunus ni pergi nak naik kapal. Lepas tu masa tu cuaca macam ada berpihak lah kepada Nabi Yunus dengan kawan-kawan dia hak tu. Lepas tu sehingga buatkan kapal tu hak saya naik tu bergoyang dan hampir membuatkan semua di atas kapal tu tenggelam. Lepas tu saya pun buat keputusan untuk buang semua barang-barang berat tu ke dalam laut untuk ringankan kapal, tapi masih memerlukan seorang lagi untuk buang daripada laut. Lepas tu saya pun macam mengundi lah. Lepas tu undi-undi nama Nabi Yunus ni orang kata nama Nabi Yunus kena. Lepas tu saya tak ambil Nabi Yunus ni dibuang ke laut. Lepas tu saya pun undi pula sebanyak 3 kali dah silap saya. Lepas tu tapi nama Nabi Yunus juga kena. Lepas tu Nabi Yunus pun lemparkan diri ke dalam laut. Lepas tu pada saat ni Allah pun telah kirimkan ikan paus untuk telan diri Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Lepas tu dalam perut ikan paus tu Nabi Yunus pun macam doa lah kepada Allah. Lepas tu memohon ampun apa semua tu. Lepas tu kisah Nabi Yunus ni difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Lepas tu
macam ertinya macam, dan ingatlah kisah Zunus iaitu Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahawa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Lepas tu kesimpulannya, pengajaran yang kita boleh dapatnya daripada kisah Nabi Yunus ni adalah kita mesti sentiasa lebih bersabar pada ujian. Lepas tu janganlah kita bersikap terburu-buru. Sebab kita tahu kan macam apa orang kata, Allah tak uji kita kalau dia tahu kita tak mampu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Noain. Kisah yang menarik pasal ujian Nabi Yunus. Setiap ujian tu kita perlulah hadapinya dengan sabar lah, sebab setiap ujian tu pasti ada hikmahnya, dan hikmah tu untuk kebaikan diri kita juga. Baik, untuk last kali ialah Nurul Aqilah. Boleh share kisah Nabi awak yang awak pilih? Baiklah, so saya kisah peperangan Badar, perjuangan Nabi dalam peperangan Badar. Pada tahun 17 Ramadan tahun kedua Hijrah telah berlaku perang Badar, yang pada mulanya sebenarnya Nabi tak nak pun peperangan. Dia cuma nak menyekat kafilah dagang Quraisy yang baru pulang daripada Syam ke Mekah. Sebab didapati golongan Quraisy ni bawa harta rampasan sangat banyak. So bila Abu Sufyan dapat tahu, dia telah mengutuskan utusan tu kepada Quraisy untuk keluar melindungi khalifahnya. So daripada permintaan tu, Quraisy dia keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai, tak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki, dan 700 ekor unta. Tapi bilangan orang Islam pula seramai 313 orang sahaja, dan kebanyakan mereka ni daripada golongan Ansar, dan mereka membawa 70 ekor unta dan 2 ataupun 3 ekor kuda sahaja. Rasulullah SAW berjalan sehingga sampai ke satu perigi Badar yang paling hampir dengan baginda. Lepas tu Al-Hubab bin Al-Muzali tengok, dia tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah tempat ni ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu di mana kamu tidak boleh ke depan ataupun ke belakang, atau ia merupakan berfikiran, strategi perang ataupun tipu helah?" So Rasulullah dia jawab, dia berdasarkan berfikiran, strategi perang dan tipu helah. Bila dengar Rasulullah jawab macam tu, Al-Hubab Al-Muzali ni dicadangkan kepada baginda untuk berpindah ke tempat lain yang lebih strategi dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar untuk sampai kepada orang musyrik. Jadi Rasulullah dan sahabat baginda berangkat ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Hubab. Saat Al-Mu'az pula dia mencadangkan untuk membina sebuah kemah kepada Rasulullah di belakang barisan tentera Islam. Sekiranya Allah memulihkan mereka dengan kemenangan, so itulah yang diorang harapkan, diorang suka, diorang bahagia. Kalau tewas, baginda boleh menaiki tunggangan untuk kembali menyertai orang Islam di Madinah. Jadi bila dengar harapan Mu'az dan Sa'ad bin Mu'az ni, Rasulullah mendoakan kebaikan Sa'ad bin Mu'az. So Rasulullah memerintah agar diorang membina kemah untuk baginda. Apabila kedua-dua kumpulan orang Islam dan orang musyrik bersempa, Rasulullah SAW meluruskan barisan orang Islam dan membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid. Peperangan meletus dan akhirnya kemenangan orang Islam. Kira-kira 70 orang musyrik telah terbunuh, termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya, iaitu Abu Jahal dan beberapa orang pemimpin yang lain. Mereka ditawan, yang ditawan pula sebanyak 70 orang. So baginda telah memerintah agar semua terbunuh dikebumikan. Setelah baginda pulang ke Madinah, baginda melakukan syura dengan para sahabat tentang urusan tawanan perang. Umar dia mencadangkan supaya yang ditawan ni dibunuh, tapi Abu Bakar pula dia mencadangkan untuk tawanan ni menebus diri mereka. So Rasulullah dia menerima cadangan Abu Bakar, dan orang musyrik dia menebus tawanan mereka dengan harta. So sebenarnya peperangan Badar ni dia banyak memberi kesan kepada agama kita sendiri. Andai kata tentera Islam ni kalah dalam peperangan ni, maka tak adalah orang Islam dan agama kita sendiri. Kemenangan ni juga menguatkan lagi dengan kedudukan Islam di Madinah dan menambahkan lagi keyakinan penduduk bahawa Islam adalah pihak yang benar. Jadi kesimpulan saya dalam kisah ni, setiap perjuangan pasti ada ujian, termasuk juga dengan hidup kita. Setiap perjuangan dalam hidup kita, kehidupan kita pasti ada ujian yang tertentu. Lepas tu
macam Rasulullah sendiri dia mendoakan Sa'ad yang mana dia memuliakan Nabi dan Nabi sendiri mendoakan dia. So kita sama-sama dalam perjuangan kita sebagai student pun, bila kita memuliakan orang lain, maksud kita mendoakan orang lain dan ada kebaikan doa itu sendiri untuk diri kita sendiri. Seterusnya melazimi syura ataupun bermusyawarah. Apa-apa keputusan kita kena buat, kalau dalam kumpulan sebaiknya berbincang dan bermusyawarah untuk menghasilkan strategi ataupun keputusan yang terbaik. Dan yang last sekali adalah bersangka baik dengan Allah. Kalaupun Allah nak uji kita dengan beribu ujian, macam peperangan ni 1000 orang tentera, kalau fikir kan tak logik. Tapi bila kita bersangka baik dengan Allah, pasti bantuan Allah tu akan sampai. So itu sahaja daripada kisah saya hari ini. Okey, terima kasih Aqilah. Kisah yang menarik pasal Perang Badar. Jadi setakat tu je podcast kami pada malam ini. Harap setiap sirah yang kami ceritakan ini ambil pengajaran, ambil iktibar, implikasikan dalam hidup anda. Jadi setakat itu saja daripada kami. Terima kasih semua. Terima kasih juga kerana menonton dan menyokong Pemateri SN. Terima kasih semua.